السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk hari yang ke-10. Kita berhimpun dalam program daurah tafsir. Jadi insya-Allah pagi ini kita nak sambung perbincangan berkenaan adab-adab pelajar. Yakni pelajar Al-Quran, pelajar ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi adab yang pertama kita telah bincangkan pada hari semalam, iaitu berkenaan dengan memilih guru terbaik dan menghormatinya. Memilih guru yang terbaik dan menghormatinya. Termasuk juga dalam masalah pilih guru ni, kita pilih teknik mengajar. Kita pilih kaedah pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Sebagai contoh, hari ini kalau dengan kemampuan anaknya, bukan bermakna bila dikaitkan dengan pusat pengajian agama, sekolah agama, maka kita perlu pejam mata, serahkan sahaja anak-anak kita kepada mana-mana sekolah, asalkan ia sekolah agama, asalkan ia pusat tahfiz, serah sahaja. Tidak. Jadi di sini bermaksud kita kena ada usaha dalam memilih. Kita kena ada usaha dalam memilih. Tak apa, yang itu kita baca dah semalam. Jadi kita nak masuk adab yang kedua pagi ni, iaitu beradab ketika berhadapan dengan guru. Ketika berhadapan dengan guru. Ini bila kita nak masuk kelas. Kalau hari ini mana-mana pusat pengajian, mana-mana pembelajaran, dia ada kelas. Jadi berhadapan dengan guru umumnya biasanya dalam kelas. Dalam kelas berbeza dengan kaedah zaman dahulu. Proses pengajian dia berlaku lebih terbuka. Lebih tidak berapa terikat dengan kelas dan seumpamanya, di mana sahaja, sama ada dalam mukim ataupun ketika bermusafir ataupun bila-bila masa sahaja guru ada ke lapangan. Biasanya murid-murid mengambil kesempatan untuk mendapatkan pengajaran daripada seorang guru. Tapi dalam sistem hari ini kita dibiasakan dengan kaedah kelas, ada jadualnya dan seumpamanya. Jadi dia kata seorang pelajar hendaklah masuk menghadap gurunya dalam keadaan yang terbaik, sambil bersifat dengan perkara yang kami telah nyatakan pada seorang guru sebelum ini. Pada seorang guru sebelum ini, yakni segala adab-adab yang perlu ada pada seorang guru yang telah kita bacakan sebelum ni juga hendaklah ada pada seorang murid, iaitu berkeadaan bersih, masuk kelas dengan bersih, menggunakan siwak, yakni gosok gigi lah, gosok gigi. Maknanya dari segi ni persediaan daripada luaran, daripada penampilan luaran, untuk memastikan kita berada dalam keadaan selesa menuntut ilmu, dan supaya kita dapat mengutip segala pengajaran yang diberikan oleh guru dengan mudah, tidak terganggu
dengan bau-bau yang tidak menyenangkan. Kosong hati daripada segala kesibukan yang lain. Ini penting, fokus. Masuk kelas dalam keadaan fokus. Hati tidak terganggu dengan perkara-perkara yang lain. Sepatutnya pelajar-pelajar, remaja-remaja yang masih tidak ada apa-apa komitmen, tidak ada apa-apa tanggungjawab, sepatutnya sangat mudah untuk dia fokus berbanding dengan pelajar-pelajar yang sudah ada keluarga, ada komitmen, pekerjaan dan seumpamanya, lebih suka. Jadi sebab tu walaupun kita kata lebih mudah untuk mereka fokus, tapi setiap masa, setiap zaman selalu ada gangguan-gangguan yang boleh menyebabkan pelajar-pelajar, remaja-remaja yang masih muda ni terganggu. Jadi ini selalu diusahakanlah oleh Wallahu a'lam, musuh-musuh Islam ke sesiapa ke, dia selalu ada permainan-permainan yang menyebabkan hati pelajar tu terikat dengan perkara-perkara, dengan permainan-permainan seumpama itu, sama ada dalam bentuk hiburan, dalam bentuk sukan, dalam bentuk apa-apalah yang dikaitkan dengan sesuatu zaman, Jadi untuk mengosongkan hati daripada kesibukan lain, maka pelajar itu perlu dilatih untuk tumpuannya, minatnya kepada Al-Quran, kepada ilmu. Jika minatnya kepada hiburan, benda-benda lain, permainan bola sepak ke apa ke, maka biasanya akan terganggu juga sedikit sebanyak daripada menumpukan perhatian kepada pengajian. Tidak masuk tanpa izin. Ini seterusnya, tidak masuk tanpa izin jika gurunya berada di tempat yang perlukan keizinan terlebih dahulu. Memberi salam kepada hadirin ketika masuk, namun mengkhususkan penghormatan kepada gurunya berbanding yang lain. Memberi salam kepada gurunya dan orang lain apabila ingin beredar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, falaisatil ula bi ahaqqa minas tsaniyah, bukanlah salam yang pertama lebih utama daripada salam yang kedua. Riwayat Abu Daud. Lepas tu Imam Nawawi sebutkan lagi, janganlah dia melangkahi bahu-bahu manusia. Ni adab. Sebaliknya duduk di kawasan akhir majlis. Ni bagi pelajar-pelajar yang datang kemudian, yang datang dalam keadaan kelas sudah penuh. Tetapi biasanya kalau dalam kelas hari ini sudah ada tempat-tempat yang dikhususkan untuk pelajar-pelajar tersebut, jadi dia perlu terus kepada tempatnya lah sahaja. Melainkan gurunya mengizinkannya untuk tampil ke hadapan, atau dia tahu mereka boleh memberikan ruang kepadanya. Ini bermakna adabnya dan kebiasaan para penuntut ilmu, bila masuk ke majlis ilmu, dia perlu memenuhkan bahagian hadapan terlebih dahulu. Bukannya daripada awal lagi dia cari tempat yang jauh, yang tersembunyi di belakang. Itu menandakan dia kurang yakin, dia bimbang, dia tidak berani untuk mendekati gurunya untuk mendapatkan sebanyak mungkin manfaat daripada pengajaran gurunya. Dia tidak boleh membuatkan seseorang bangun dari tempatnya. Jika orang tersebut memberi ruang kepadanya duduk, dia hendaklah menolak, sebagai mencontohi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, melainkan kedudukannya di hadapan mempunyai maslahah kepada hadirin atau disuruh oleh gurunya. Sebagai contoh, dia muqri, dia yang ditugaskan untuk membaca. Jadi memang sesuai, memang patut untuk dia tampil ke hadapan. Janganlah dia duduk di tengah majlis kecuali jika disebabkan oleh darurat, dan janganlah juga duduk antara dua orang pelajar lain melainkan dengan izin mereka berdua. Jika mereka melapangkan tempat untuknya
dia boleh duduk dan turut serta dalam majlis itu. Ini dari segi kedudukan, dari segi posisi dalam kelas, dalam kelas. Jadi masalah-masalah yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini mungkin masalah-masalah yang berkait dengan zaman dahulu. Zaman hari ini, jika kelas itu sudah disusun dengan baik, setiap pelajar ada tempat-tempatnya yang telah dikhususkan kepadanya. Lepas tu yang seterusnya beradab ketika dalam majlis guru. Dia juga hendaklah beradab bersama rakan-rakannya dan para hadirin dalam majlis gurunya, kerana hal tersebut merupakan adab terhadap guru dan dikira sebagai memelihara majlis berkenaan. Dia perlu duduk di hadapan guru dengan gaya duduk seorang pelajar, bukannya gaya seorang guru. Cara duduk pun kita perlu jaga. Dan cara duduk ni tidak sama sebenarnya jika kita bandingkan satu tempat dengan satu tempat yang lain. Satu tempat dengan satu tempat yang lain. Kalau di tempat kita ni duduk bersila, orang Kelantan panggil duduk sela, ini perkara biasa, perkara yang dikira beradab, sudah beradab. Tetapi di setengah-setengah tempat duduk bersila ni dianggap sebagai kurang ajar. Lebih di setengah-setengah tempat mereka lebih suka jika pelajar tu duduk apa panggil? Duduk seperti tahiyat awal tu. Duduk iftirash. Duduk iftirash ataupun tahiyat akhir, lipat kedua-dua kaki. Sebagai contoh di India, Pakistan, begitu juga di tempat-tempat pengajian yang berasaskan pada pengajian aliran Deoband apa semua ni, biasanya guru-guru daripada sana dia melatih pelajar untuk duduk secara iftirash ketika berada dalam kelas. Jadi pernah saya sendiri dengan kawan-kawan daripada Malaysia ni, kita duduk bersela depan guru, jadi dia marahlah. Bagi dia itu tidak beradab. Jadi kita hormat dan kita latih diri kita untuk duduk secara iftirash tadi, walaupun pada peringkat awalnya kita agak susah, agak tidak selesa, agak sakit orak. Kita panggil sakit orak. Jadi cara duduk pun memainkan peranan dalam kelas untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada guru. Dia tidak boleh meninggikan suara tanpa hajat, kecuali ada hajat. Dia ada soalan yang nak ditanyakan kepada guru, maka hendaklah dia meninggikan suara supaya guru dapat mendengar suaranya, soalannya dengan jelas. Ataupun guru tanya sesuatu soalan kepada pelajar, jadi dia hendaklah menjawab dengan terang. Jangan malu-malu kucing. Jangan malu-malu kucing. Ini satu perkara yang sangat-sangat menjengkelkan. Berulang kali sebut perkara sama. Okay. Berulang kali sebut perkara sama. Derah sikit suara tu. Beberapa kali sebut, barulah dengar. Kita tanya dia sekali, dia jawab 4 kali. Tak dengar lagi, 5 kali baru dengar. Ini satu benda yang menyusahkan. Menyusahkan sebenarnya, sebab guru terpaksa buai masa, buai tenaga untuk bertanya perkara yang sama. Jadi pelajar yang baik, yang beradab, dia sepatutnya memudahkan gurunya walaupun dia pelajar perempuan. Suara dalam kelas ketika ditanya tidak ada masalah lah, tidak menimbulkan fitnah, bukannya melaungkan lagu dalam kelas, bukan menyanyi, hanya nak jawab dengan terang. Jadi jawablah dengan suara yang memudahkan guru dalam proses pembelajaran itu. Jangan ketawa, jangan banyak bercakap tanpa hajat. Dalam kelas ni bukan tempat bercakap.
Jangan bermain-main dengan tangannya dan anggota badan yang lain. Detail ni, detail. Detail. Maknanya ringkas ceritanya nak pastikan kita fokus. Betul-betul fokus dengan apa yang disebutkan oleh guru. Serta jangan pula menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa hajat. Bahkan dia hendaklah menghadap gurunya dan menumpukan perhatian terhadap ucapannya. Jadi semua yang disebutkan ini semuanya untuk pelajar itu betul-betul fokus dalam kelas semasa mendapat pengajaran daripada gurunya. Jadi perkara ini mungkin adalah sikit sebanyak perbezaan satu tempat dengan satu tempat yang lain, satu bangsa, satu budaya dengan budaya dan bangsa yang lain. Lepas tu adab seterusnya menghormati waktu guru. Antara perkara yang sangat perlu ditekankan ialah janganlah dia membaca Al-Quran di hadapan gurunya ketika hati guru itu sibuk, jemu, kurang bersedia, merasa takut, sedih, gembira, lapar, haus, mengantuk, gelisah dan perasaan lain yang menyukarkannya dan menghalangnya daripada menghadirkan sepenuh hati dan benar-benar cergas. Justru dia hendaklah merebut waktu-waktu ketika gurunya segar. Ini tak timbul dah masalah ni. Sebab sepatutnya guru menyediakan diri. Kalau zaman kita ini, guru sepatutnya bersedia setiap kali masuk kelas. Jadi kira-kira bila tiba waktu kelas, para pelajar sudah maklum bahawa guru memang bersedia untuk mendengar bacaan Al-Quran, untuk memberikan pengajaran. Tapi kalau guru masuk kelas dalam keadaan emosi yang tidak stabil disebabkan masalah luaran, itu masalah guru, bukan masalah pelajar. Jadi seperti kita sebut dah sebelum ni, sepatutnya guru tidak bawa masalah-masalah luar masuk ke dalam kelas. Inilah guru yang kita panggil profesional. Macam mana besar pun, masalah yang dihadapi sepatutnya tidak menjejaskan pengajarannya. Ada satu cerita. Guru saya, guru yang sama juga yang kita sebut semalam. Kita tak sebutlah guru kita sini, takut sebab dekat ya. Tak saya puji depan. Kita puji yang kalau guru sini mungkin tengok live ni. Jadi takut banyak juga cerita guru di sini. Cuma kita banyak sebut guru yang di sana sebab sanalah Maulana Abdullah Devla. Dia ada seorang anak. Anak dia ni anak yang paling dia sayang lah. Sebab anak dia ni paling ramai-ramai di kalangan anak-anak dia, inilah yang paling alim. Dan anak dia tu sudah mengajar kitab-kitab besar dalam Dauratul Hadis di satu pusat pengajian yang lain. Jadi satu hari anak dia tu meninggal dunia accident. Jadi kejadian tu berlaku tak silap saya hari Ahad. Hari Ahad cuti. Jadi hari Isnin bila sekolah buka, pelajar-pelajar pun mengharapkan. Pelajar-pelajar pun okeylah, biasanya guru kita masih bersedih. Boleh jadi insya-Allah dia tak akan masuk masa akhir. Betulan masa akhir. Dia tak akan masuk. Sebab dia masih bersedih dengan anak dia, dengan kehilangan anak dia. Tapi tiba-tiba rupanya dia masuk juga. Dia mengajar juga seperti biasa. Tanpa terjejah sedikit pun. Emosi dia macam biasa, stabil, dia boleh mengajar, boleh bercerita, boleh bergembira dalam kelas. Padahal baru sehari anak dia yang dia paling sayang meninggal dunia. Jadi ini perkara yang mengecewakan pelajar-pelajar lah. Sebab guru terlalu profesional. Sehingga perkara seumpama itu tidak menjejaskan pengajaran-pengajarannya. Antara adab seorang pelajar ialah bersabar di atas sikap kasar dan akhlak buruk para gurunya. Ini pun satu perkara yang perlu dihadapi oleh para pelajar
Dan perkara ini bila bila kita kata dia seorang guru, tidak bermakna dia adalah seorang yang yang sempurna, yang tidak ada cacat dan celak. Guru adalah manusia, dia ada tabiat-tabiatnya, dia ada kebiasaan-kebiasaannya yang mungkin tidak menyenangkan kita. Boleh jadi lidah dia, boleh jadi tangan dia, macam-macam lah benda-benda yang yang menyukarkan para pelajar. Jadi dia kata janganlah ia menyebabkan pelajar berpaling daripada melazimi dan meyakini kehebatannya. Melazimi dan meyakini kehebatannya. Jadi pelajar tersebut mestilah bersikap fokus kepada kebaikan yang ada pada guru, fokus pada ilmu yang ada pada guru. Jangan terlalu fokus pada sifat dia, sikapnya yang yang tidak menyenangkan itu. Yang tidak menyenangkan itu. Dan benda-benda seumpama ini, kau seumpama ini mungkin tidak begitu ketara lah di kalangan guru-guru yang berbangsa Melayu ni. Tapi pengalaman saya sendiri dengan guru-guru luar ni macam-macam sikap yang menjengkelkan para pelajar. Tapi kita naklah bersabar sebab matlamat kita ialah ilmu dia. Mungkin ilmu yang ada pada guru ni tidak ada pada orang lain. Jadi sebab tu kita kena bersabar. Ada setengah guru tu, ada antara guru saya, dia ada satu kebiasaan. Ini guru juga daripada luar. Dalam kelas dia ada jarum. Ada jarum. Kelas kata jarum. Jarum ni digunakan untuk menghukum pelajar. Jarum kita guna untuk jahit itu, diguna untuk menghukum pelajar. Dan kadang-kadang pelajar yang dihukum itu tidaklah kerana kesalahan-kesalahan yang besar-besar. Kadang-kadang kerana tidak apa-apa, kerana tanpa sebarang kesalahan pun dikenakan satu jarum. Jadi jarum tu dicucuk di punggung. Bila ada pelajar yang tidak kena dengan dia, dipanggil, dia pun cucuk, dia pergi ujung jarum, bukan panjang dia hujung tu dicucuk dekat punggung. Masuk kenalah sikit para pelajar tu. Tapi alhamdulillah saya tak pernah mengalami pengalaman pahit seumpama tu. Tapi kita tengok betapa pahitnya pelajar-pelajar mengalami situasi tersebut. Jadi walaupun ada benda-benda seumpama tu, tapi kita hendaklah cuba bersabar dengan karenah para guru. Lebih-lebih lagi jika kita bersama dengan guru, hidup satu tempat dengan guru. Kita duduk di sekolah, guru juga tinggal di situ. Kita dapat tengok lebih dekat perwatakan guru. Jadi apa yang didedahkan oleh guru pada kita boleh jadi menyebabkan kita rasa kurang hormat, kita rasa kurang kurang yakin, kurang terhadap sikapnya. Jadi caranya kita tidak perlu fokus. Kita hendaklah mengalihkan tumpuan kita kepada ilmunya, yang mana kita hadir, kita belajar kita mendaftar ke pusat pengajian tersebut untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu, bukannya untuk melihat perkara-perkara yang seumpama itu. Jadi Imam Nawawi kata dia hendaklah mentakwil kata-kata dan perbuatan guru yang dilihat tidak baik pada zahir dengan takwilan yang baik. Jadi macam contoh guru yang cucuk jarum tadi, kita boleh takwil dia nak bergurau sahaja. Dia nak bergurau sahaja sebagai contoh. Hal tersebut boleh dilakukan melainkan orang yang kurang atau tidak mendapat petunjuk. Ini takwilan yang betul. Ini takwilan yang perlu. Tapi tapi dalam bataslah. Bersabar dengan guru dalam batas-batas yang dibenarkan syarak. Kalau guru melakukan benda-benda yang luar tabi'i ataupun seumpamanya,
seperti yang apa ni dilaporkan dalam apa ni dalam media, itu sepatutnya dijauhi. Wal iyaz billah. Apabila guru bersikap kasar kepadanya, dialah yang sepatutnya mula meminta maaf kepada guru itu dan memperlihatkan bahawa kesalahan datang daripadanya dan wajar ditegur. Perkara demikian lebih bermanfaat untuknya di dunia dan akhirat serta mampu menyucikan hati guru terhadapnya. Maknanya bila pelajar terlebih dahulu meminta maaf kepada guru, sebenarnya itu teguran secara tidak langsung kepada guru untuk mengubah sikapnya. Untuk mengubah sikapnya. Sebab guru ni biasanya dia adalah ego dia. Ego dia dengan pelajar. Jadi kalau pelajar tegur secara langsung, mungkin dia akan dia akan orang Kelantan kata nyetok. Nyetok ke apa bahasa luar nyetok ni. Jadi bila pelajar meminta maaf, dia akan menyebabkan guru itu tertanya-tanya, apa dia minta maaf. Jadi ini akan membuatkan guru sedar akan kekurangannya, kelemahannya, dan insya-Allah dia akan mengubah sikapnya. Tapi tidak bermakna mesti setiap kali guru bersikap kasar, mesti pelajar minta maaf. Mesti pelajar menyalahkan diri sendiri. Tidak juga. Ada keadaan-keadaannya pelajar boleh kalau contoh hari ini kita ada pusat pengajian, pusat pengajian yang sistematik, yang ada sistem, yang ada pengurusan yang baik, boleh melaporkan kepada pihak atasan dan seumpamanya jika sikap guru itu melampau. Mereka berkata, sesiapa yang tidak sabar di atas kehinaan ketika menuntut ilmu, maka usianya tersisa ditimpa buta kejahilan. Sesiapa yang bersabar dengannya, maka urusannya akan menjadi mulia di akhirat dan dunia. Antaranya sebuah asar yang masyhur daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Zalaltu taliban fa'azaztu matluban." Aku telah menjadi hina ketika belajar, lalu menjadi mulia ketika mengajar. Aku telah menjadi hina ketika belajar, lalu menjadi mulia ketika mengajar. Lepas tu ada kata-kata pujangga, sesiapa yang tidak mampu merasai kehinaan walaupun sesaat, dia akan ditimpa kehinaan pada sepanjang masa. Man lam yadhuq ta'mal madhallati sa'atan qata'a zamanu bi amrihi madlula. Ini mungkin para pelajar boleh jadikan kata-kata semangat, kata-kata azimat yang dia nak tampal dalam buku dia, di meja dia ataupun seumpamanya. Lepas tu adab seterusnya, belajar dengan bersungguh-sungguh. Inilah adab yang paling besar yang perlu menghiasi diri seorang pelajar. Antara adab yang sangat ditekankan bagi pelajar ialah dia perlu belajar bersungguh-sungguh. Konsisten dengan cara ini setiap waktu yang mampu dikerjakannya. Bersungguh-sungguh dan istiqamah. Bersungguh-sungguh dan istiqamah. Jadi itu yang lebih sukar. Istiqamah itu lebih sukar. Jadi bersungguh-sungguh ni mudah sahaja sebenarnya untuk kita sebutkanlah, untuk diamalkan agak sukar. Jadi cara belajar yang kita kata yang mudahnya, sebelum masuk kelas, setiap pelajar hendaklah membuat persediaan, membaca terlebih dahulu pelajaran baru yang akan diajarkan keesokan harinya. Dan semasa belajar, pelajar hendaklah memberikan tumpuan sepenuhnya. Selepas belajar, pelajar hendaklah mengulang kaji pelajaran tersebut, membuat nota, membuat latihan. Jadi itulah yang perlu diulangi setiap hari. Itulah yang perlu diulangi setiap hari. Tidak berpada dengan yang sedikit.
padahal dia mampu mendapatkan yang banyak. Ini sikap tamak para pelajar. Tidak memberatkan dirinya dengan sesuatu yang dia tidak mampu, kerana khawatir, bosan dan apa yang telah diperolehinya menjadi sia-sia. Ini pelajar dia kena tahu potensi dirinya, dan dia kena dia kena kawan, dia kena kawan supaya usahanya yang bersungguh-sungguh itu tidak melebihi had, sehingga menyebabkan satu masa dia jemu dan tidak mahu lagi mengulangi kesungguhan yang telah dilakukannya berulang kali sebelum ini. Ini kita boleh tengok di kalangan pelajar-pelajar hafiz Al-Quran. Ada setengah-setengah pelajar tu dia bersungguh-sungguh, tapi kesungguhannya itu melampaui batas, sehingga satu bulan dia dapat 4 juzuk, 5 juzuk, 5 juzuk. Bulan yang kedua pun sama juga, 2 bulan hafal Quran 8 juzuk. Masuk bulan ketiga mula menurun 3 juzuk, keempat 2 juzuk, kelima dia berhenti. Tak boleh dah nak teruskan. Dia sudah burn out, orang kata burn out. Jadi walaupun kita kata perlu bersungguh-sungguh, dia kena ada kawalan. Dia kena pastikan matanya mendapat hak yang secukupnya, mindanya mendapat hak yang secukupnya. Dia kena kawal waktu tidur dia, waktu makan dia, waktu bermain, dia kena ada. Dia kena seimbang lah, mudahnya dia kena seimbang. Tidak kata belajar setiap masa, lepas asar pun masih belajar, tak pernah turun, tak pernah keluar daripada bilik darjah. Lepas asar pun belajar, malam tak tidur 2 jam 3 jam sahaja. Ni mungkin setengah-setengah pelajar bagi dia okey, tapi bagi setengah-setengah pelajar kalau buat gitu, akhir sekali dia akan meletup dan tidak mahu lagi belajar. Jadi pelajar kena kenal pasti sejauh mana kemampuannya untuk supaya kesungguhannya itu dapat dikekalkan dalam jangka masa yang lama, dapat dilakukan secara istiqamah. Jadi sebab tu dia kata hal ini berbeza menurut keadaan dan manusia yang pelbagai. Lepas tu Imam Nawawi kata lagi, seorang pelajar hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk mengingati Al-Quran dalam waktu lapang, cergas, keadaan tubuh badan yang kuat, fikiran yang cerdas, dan kurangnya perkara-perkara yang mendatangkan kesibukan sebelum datangnya pelbagai halangan yang melemahkan semangat dan mendapat kedudukan yang tinggi. Jadi sebab itulah Al-Quran perlu dipelajari daripada seawal usia. Sebab tu masa untuk belajar ialah semasa kita belum lagi mempunyai apa-apa tanggungjawab. Tanggungjawab semasa kita muda belia remaja. Itulah waktu yang sesuai sebab kita masih banyak masa, masih cergas, masih cerdas. Jadi bila sibuk sebenarnya sudah tidak kurang, potensi untuk belajar tu masih ada. Tetapi kurang jika dibandingkan dengan zaman semasa kita belum mempunyai apa-apa komitmen. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tafaqqahu qabla an tusawwadu." Dalamilah ilmu agama sebelum kamu dilantik sebagai pemimpin. Maksudnya berusahalah dengan seluruh kapasiti kamu ketika kamu masih dipimpin sebelum kamu menjadi pemimpin. Jadi pelajar-pelajar yang berpeluang untuk menuntut ilmu semasa muda belia, semasa remaja, sepatutnya dia bersyukur, diberikan nikmat, diberikan ruang. Jika dibandingkan dengan generasi-generasi terdahulu, ramai yang tidak mendapat nikmat untuk belajar dengan baik. Kalau kita baca sejarah orang Melayu, orang Islam di Malaysia ni kan, kalau kita baca sejarah-sejarah dulu, tidak semua mendapat nikmat pendidikan. Mendapat nikmat pendidikan, apatah lagi mendapat nikmat belajar Al-Quran dengan mudah.
Dengan mudah. Tok Syekh kita Maulana Asri dulu pun nak menghafal Al-Quran sahaja kena naik kapal pergi ke India. Menunjukkan benda ni belum tersebar dengan meluas lagi di tempat kita. Itu baru sahaja Al-Quran. Tidak lagi bercakap tentang daurah hadis, ilmu hadis dengan cara yang sebetulnya. Terbaru ni daurah Quran pula. Ini satu perkara yang baru sebenarnya, yang 20, 30, 40 tahun yang lepas tak ada lagi. Ini satu nikmat yang besar. Jadi nikmat ini perlu dihargai dan disyukuri oleh setiap pelajar. Jadi menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh sebelum dipimpin, sebelum menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin bermakna bukan bermakna menjadi Perdana Menteri. Menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, itu pun satu bentuk kepimpinan. Dan itu pun sudah cukup untuk untuk masa kita tidak ada lagi digunakan untuk menuntut ilmu. Sudah cukup sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan anak-anak. Tak ada masa lagi untuk menuntut ilmu dengan baik seperti mana sebelum kita belum memimpin. Apabila kamu menjadi pemimpin yang dituruti, kamu akan terhalang untuk belajar. Kerana kedudukanmu menjadi tinggi, kesibukanmu bertambah. Inilah maksud ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dalamilah ilmu agama sebelum kamu memimpin. Apabila kamu memimpin, tiada lagi jalan untuk mendalami ilmu agama. Tiada lagi jalan untuk mendalami ilmu agama. Jadi nak tahu bagaimana rasanya orang yang memimpin, keinginannya untuk mendalami ilmu agama, kena tanya. Adik-adik yang masih muda belia ni, kena tanya, kena bercakap, kena tahu luahan hati. Luahan hati orang-orang yang menyesal kerana tidak menggunakan, ataupun bukan kerana tidak menggunakan, kerana tidak berpeluang. Tidak berpeluang untuk menuntut ilmu semasa muda belia. Jadi kena pergi tanya, kena pergi kutip, kena ambil pengalaman mereka, tanya. Semasa muda sempat ke tak pelajar gini. Sebab hakikatnya bila kita sudah memimpin, kita nak guna ilmu agama ini untuk untuk menjalankan kepimpinan kita. Sebagai seorang bapa, sebagai seorang bapa, dia nak dia perlukan ilmu agama untuk memimpin, memimpin anak-anaknya. Lahir je anak dia tu, apa yang perlu dibuat? Nak kena azan macam mana? Azan macam mana? Iqamat macam mana? Dan seumpamanya lah. Banyak lagi setiap pergerakan yang kita lakukan sehari-hari, sama ada kita sendiri, isteri kita, anak-anak kita, memerlukan bimbingan ilmu agama untuk memastikan hidup kita ni baik, mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia perlukan ilmu agama. Itu lepas tu adab yang seterusnya, menuntut ilmu di awal pagi. Ini dari segi masa pula. Dari segi masa. Jadi awal pagi ni sebenarnya masa yang paling sesuai untuk menuntut ilmu, sebab kita masih segar. Kita masih segar, dan ilmu tu pula memerlukan tumpuan yang sepenuhnya daripada kita. Dia tidak sama dengan masak. Tidak sama dengan masak. Masak ni sambil-sambil boleh. Tapi ilmu dia tidak boleh sambil-sambil. Dia kena berikan tumpuan sepenuhnya. Jadi sebab itulah dimulakan pada awal pagi. Seorang pelajar hendaklah bersegera membaca Al-Quran di hadapan gurunya pada waktu awal pagi. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkatan buat umatku pada awal pagi mereka. Dia memelihara bacaan daripada hafazannya. Ini adab yang lain, memelihara bacaan daripada hafazannya, dan tidak mengutamakan orang lain
bagi mengambil gilirannya kerana mengutamakan orang lain dalam perkara taat adalah makruh. Maknanya ni dari segi orang yang menghafal Al-Quran. Dari segi orang yang menghafal Al-Quran, dia hendaklah sentiasa murajaah, mengulang kaji hafalannya. Mengulang kaji hafalannya. Dan waktu yang terbaik untuk mengulang kaji hafalan ialah waktu awal pagi, sebelum subuh. Tahajud. Tahajud. Sembahyang tahajud, baca dalam sembahyang tahajud adalah cara kita mengulang Al-Quran dengan paling berkesan. Paling berkesan menghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran ni cara yang paling berkesan untuk mengekalkan hafalannya ialah baca dalam sembahyang. Sama ada baca dalam tahajud ataupun baca dalam solat tarawih. Dia jadi imam. Dia jadi imam. Itulah tempat yang paling berkesan. Ini khususnya pada lelaki lah. Perempuan pun boleh juga. Okay. Kalau dia semaya sama dia jemaah perempuan, boleh juga. Ini peluang yang perlu direbut oleh pelajar-pelajar tahfiz, pelajar-pelajar hafiz, hamilul Quran. Terutamanya bulan Ramadan, bulan Al-Quran ini, memelah kan? Dengan kita berpuasa sebenarnya kita mempunyai, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita masa dan situasi, keadaan, suasana yang sangat-sangat membantu kita mengulang hafalan kita. Daripada pagi kita banyak masa tidak sibuk dengan makan dan minum, perut kita kosong, mudah untuk kita mengulang kaji hafalan. Dan malamnya kita menjadi imam tarawih. Pastikan tidak ada mushaf di hadapan. Pastikan tidak ada mushaf di hadapan. Itu satu perkara yang yang mencacatkan hafalan para hufaz. Yang mencacatkan hafalan para hufaz dan merendahkan manzilah dia. Merendahkan kedudukan hufazul Quran. Jika diletakkan mushaf di hadapan, dibuka pula mushaf tersebut, itu satu benda yang melemahkan hafalannya dan juga merendahkan kedudukannya. Dia dikenali sebagai hafiz, hamilul Quran. Maksudnya Al-Quran terkandung dalam dadanya, sudah ada dalam dadanya. Jadi apa perlunya untuk dia buka lagi ketika mengimami salat tarawih tu. Jadi ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian oleh pelajar tahfiz dan juga masyarakat. Pihak-pihak masjid sepatutnya bila dilantik imam di kalangan hufazul Quran, pastikan tidak ada mushaf di hadapan. Ini satu bentuk membantu kita, kita membantu pelajar tersebut untuk mengukuhkan hafalannya, dan kita meletakkan pelajar tahfiz tersebut di tempatnya yang sesuai. Kalau letak mushaf, tak perlulah panggil hufazul Quran. Memadai dengan imam yang sedia ada menjadi imam. Dan pelajar-pelajar tahfiz dia kena bersungguh-sungguh mengulang Al-Quran khususnya semasa Ramadan ni. Semasa Ramadan. Ini peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk mengukuhkan hafalan Al-Quran. Jangan ambil sikap mudah. Jangan ambil sikap bermalas-malas. Bermalas-malas dengan dengan situasi yang ada sekarang ini. Dulu payah kita nak jumpa Al-Quran mushaf yang besar. Sekarang ini banyak dijual. Sebab ramai pihak yang mencari yang nak pada mushaf tu. Walaupun ramai juga hufaz sekarang ini. Jadi itulah perkara yang pelik yang berlaku di tempat kita. Ini semua tidak membantu para pelajar tahfiz menguatkan hafalannya. Itulah. Lepas tu pelajar tidak boleh hasad, dengki kepada teman belajarnya, teman sekelasnya. Dengki dengan teman sekelasnya. Atau orang lain dengan kurniaan yang Allah Ta'ala berikan pada mereka. Dia juga tidak boleh berasa ujub dengan diri sendiri dengan kelebihan yang ada padanya. Tidak boleh dengki dan tidak boleh berasa ujub. Sentiasa merendah diri dan
mengawal perasaan, mengelakkan sifat-sifat mazmumah bersarang di dalam hati untuk memastikan kita sentiasa boleh fokus kepada pengajian kita. Bukannya fokus kepada orang lain. Jika ada perasaan dengki, maka tumpuan kita tidak pada apa yang diajarkan, sebaliknya tumpuan kita kepada rakan kita, saingan kita. Ini satu benda yang menjejaskan pengajian. Itu. Apabila berkenaan dengan adab pembaca, adab penuntut ilmu Al-Quran, adab guru dan adab pelajar. Lepas ni bab yang kelima, adab penghafaz Al-Quran. Ini khusus dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan ini insya-Allah kita akan sambung kemudian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.